Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani menjelang Pilihan Raya Negeri Melaka pada 20 November 2021 dan Hari Penamaan Calon pada 8 November 2021. Ramai yang menganggap bahawa Pilihan Raya Negeri kali ini satu pilihan raya yang tidak diingini ataupun yang sukar untuk kita pastikan bahawa keselamatan kesejahteraan rakyat dapat ditentukan dengan berlakunya pilihan raya kali ini. Tapi apapun keputusan sudah pun dilakukan, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya sudah mengumumkan tarikh-tarikh pentingnya dan rakyat negeri Melaka terpaksa ataupun diminta untuk ke kotak-kotak undi sekali lagi untuk dalam tempoh 3 tahun ini untuk menunjukkan kuasa mereka siapakah kerajaan yang akan dipilih menerajui Dewan Undangan Negeri Melaka. Tetapi apapun, dengan kenyataan-kenyataan sepanjang minggu ini begitu dinamik, begitu pantas sekali kenyataan saban hari ada sahaja kenyataan sama ada dari pemain politik, ketua-ketua parti dan juga aktivis pemerhati politik misalnya. Pihak UMNO Barisan Nasional tegas, presidennya mengatakan mereka mampu bergerak solo dan mereka tidak mampu untuk bekerjasama lagi dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional. Begitu juga Perikatan Nasional, pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun mengatakan bahawa apapun keputusannya, PN bersedia untuk bertemu pelbagai penjuru Pilihan Raya Negeri Melaka jika tidak dapat melakukan kerjasama sehinggalah ke saat akhir dengan UMNO Barisan Nasional. Bagi Pakatan Harapan, polemik adakah mereka boleh menerima 4 ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik sokongan kepada Ketua Menteri sebelum ini yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Barisan Nasional yang diterajui oleh Datuk Seri Sulaiman. Jadi itu juga menjadi polemik, adakah kepimpinan PH wajar menerima mereka ataupun membiarkan mereka mencari ke mana mereka mengarahkan kekuatan mereka untuk Pilihan Raya Negeri Melaka pada akhir bulan depan. Jadi untuk melihat perkara ini dan yang penting sekali bagaimana rakyat Melaka perlu memberikan isyarat yang jelas kepada pemain dan juga elit politik bahawa ketika baru saja sempadan dibuka dan baru saja kegiatan ekonomi dapat bergerak selepas beberapa bulan ditutup akibat pandemik COVID-19, tetapi mereka terpaksa mengharungi situasi yang tidak menentu ini dan kebanjiran petugas-petugas politik, pelancongan politik dan juga kempen-kempen politik akan menjejaskan kehidupan seharian mereka. Jadi di talian pada malam ini saya bersama Prof. Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Dr. Midin, saya orang Melaka. Dr. Midin pun ada kaitan dengan Melaka, begitu dekat. Bagi Dr. Midin, melihat Pilihan Raya Negeri kali ini, adakah ini satu pilihan raya yang sememangnya satu battleground yang dianggap sebagai penentu ataupun refleksi untuk demografi dan juga politik negara menjelang Pilihan Raya Umum ke-15 akan datang, ataupun sebenarnya Pilihan Raya Negeri ini terpaksa dilakukan akibat beberapa perkara yang kita lihat sepanjang sebulan ini yang menyebabkan rakyat negeri Melaka dan juga pemilih negeri Melaka tidak ada pilihan sebenarnya untuk menghadapi Pilihan Raya Negeri Melaka. Dr. Midin. Assalamualaikum. Terima kasih Haji kerana menjemput saya pada malam ini. Saya kira apa yang berlaku di Melaka hari ini apabila STR telah mengisytiharkan bahawa akan adanya pilihan raya pada 28 bulan November nanti, dengan jelas menunjukkan ianya merupakan sebuah pilihan raya yang tidak diingini oleh semua pihak. Saya kira pilihan raya ini tidak mahu diadakan oleh pihak pengundi sendiri. Rakyat jelata secara keseluruhannya, bukan sahaja di Melaka tapi di tempat-tempat lain juga. Saya kira parti-parti politik juga secara umumnya amat tidak menggemarkan apa yang akan berlaku di Melaka ketika ini. Dan apa yang penting bagi saya, kerana pembubaran sudah berlaku dan kita sebagai sebuah yang mengamalkan demokrasi berparlimen, menghormati itu dan pilihan raya mesti diadakan. Jadi dalam konteks paksaan inilah pilihan raya di Melaka ini terpaksa dijalankan. Dan cuma apa yang penting bagi saya ialah untuk kita pada masa yang sama, seperti yang Saudara Haji katakan, bahawa kita harus melihat pilihan raya di Melaka ini dalam konteks yang lebih besar. Konteksnya adalah dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan kesihatan sosial, dalam keadaan keselamatan sosial negara yang sangat tidak menentu ketika ini. Jadi ini saya kira perkara pokok yang harus kita lihat. Selain daripada kita bercakap tentang persoalan biasa
tentang pilihan raya, kita bercakap tentang apakah tindakan, strategi, manifesto parti-parti seperti Haji katakan tadi, kempennya bagaimana, itu perkara biasa. Tetapi yang luar biasanya, yang norma barunya yang seharusnya kita perbincangkan, sejauh manakah kita boleh melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kesan kepada peningkatan jumlah kes di Melaka khasnya ataupun di tempat-tempat lain pada masa yang sama. Jadi saya melihat ini penting. Pada masa yang sama juga, Haji, seperti yang Haji katakan, saya melihat pilihan raya Melaka ini merupakan testing ground kepada kebanyakan parti-parti politik yang terlibat untuk memastikan bagaimana hala tuju, strategi penyusunan, penjajaran mereka berdepan dengan PRU yang ke-15. Dan secara demografinya menarik untuk kita melihat Melaka, terutamanya melihat dalam konsep pembangunan perubahan daripada kawasan urban kepada semi-urban, dan juga kita melihat kepada konsep demografi yang melihat di mana di sinilah akan berlakunya kebanyakan pertandingan di kawasan seperti yang berlaku di Melaka ini, di mana komposisi kaum demografinya akan memberikan refleksi yang lebih jelas kepada pilihan raya umum yang ke-15. Dominic, adakah kita akan melihat ini merupakan satu testing ground yang real ataupun yang benar-benar dapat dilihat cerminan kepada pola pengundian, bagaimana penjajaran politik dan sebagainya. Sedangkan apa yang Dr. Midin katakan tadi, ini seolah-olah satu desakan untuk dilakukan pilihan raya negeri yang tidak semena-mena yang sepatutnya yang kita tunggu-tunggu selama ini, seperti pilihan raya negeri Sarawak yang sudah lama tertangguh dan diletakkan kuasa darurat untuk mengelakkan berlakunya pilihan raya, tetapi tidak semena-mena Melaka mendahului dan pihak SPR mengumumkan dengan secepat mungkin berlakunya pilihan raya negeri. Jadi bagaimana kita nak membaca? Adakah ia akan menjadi satu testing ground jika rakyat tidak, orang kata pun endah, ataupun rakyat tidak berpusu-pusu keluar, ataupun mereka akan merasakan melakukan undi sabotaj, ataupun mereka dingin dengan kempen pilihan raya kerana selesaikanlah di kalangan anda sendiri, kami tahu apa pun keputusannya, siapa juga akan menjadi kerajaan, kami juga yang akan menjadi mangsa dan sebagainya. Dr. Midin, bagaimana kita membaca dua kontradiksi cara orang politik melihat dan cara rakyat biasa melihat? Seperti yang saya katakan tadi, yang menarik setakat ini daripada dapatan-dapatan awal yang kami dapat melalui amatan-amatan yang kami lakukan di Melaka, memang secara keseluruhannya rakyat, apa yang kami temubual dan sebagainya, mendapati tidak menginginkan pilihan raya ini, dan mereka sebenarnya berasa dalam keadaan yang amat ragu-ragu, terutamanya dari segi keselamatan, kesihatan mereka, Haji. Saya kira itu kita boleh faham. Tapi dari segi parti politik, saya kira Melaka ini merupakan testing ground untuk mereka menguji sejauh mana kekuatan mereka, sejauh mana kesiapsiagaan mereka, sejauh mana persiapan mereka untuk berdepan dengan PRU yang ke-15. Terutamanya kita mengetahui bahawa selepas sahaja Sheraton Move berlakunya jajaran-jajaran baru dalam konteks politik di Malaysia. Dan dalam konteks inilah kita melihat adakah jajaran ini berterusan seperti yang berlaku di peringkat nasional, adakah akan berlaku di peringkat negeri, dan kita sudah mula mendapatkan jawapannya beberapa hari yang lalu apabila UMNO dengan jelas mengatakan tidak akan berlaku kerjasama dalam konteks di negeri Melaka. Jadi dalam konteks itu saya melihat ia sudah tentu akan menjadi satu testing ground, satu percubaan untuk parti-parti. Tetapi adakah ia akan menjadi blueprint kepada pilihan raya ke-15? Saya rasa masih lagi terlalu jauh, ya Haji, untuk kita melihat adakah ini akan menjadikan satu yang menjadikan keabsahan bagi parti-parti untuk mengikut. Saya kira reaksi pengundi, apakah yang diundi oleh pengundi-pengundi Melaka nanti akan lebih menentukan perkara ini. Dan dalam konteks inilah saya sebagai penganalisa politik berpendapat secara umumnya melihat apabila berlakunya pilihan raya ini, kita seharusnya mengharapkan pilihan raya itu, pemilihan itu akan melahirkan sesuatu yang lebih baik. Baik dari segi keadaannya, dari segi ekonominya dan sebagainya. Jadi saya kira pengundi Melaka juga akan memikirkan demikian. Apakah yang mereka akan undi ini akan memberikan kehidupan, keselamatan, ekonomi yang lebih baik bagi mereka. Itu saya kira perkara pokok yang harus dilihat oleh parti-parti politik. Dan setakat ini, jika kita lihat apa yang berlaku digambarkan di Melaka, kebanyakan parti-parti politik masih lagi tidak dapat mempersiapkan diri mereka untuk memberikan tawaran yang terbaik sebenarnya dalam konteks di Melaka. Apa yang berlaku ketika ini ialah lebih kepada bagaimana elit-elit politik membincangkan bagaimana mereka hendak mencari penyelesaian sesama mereka. Itu saya kira yang lebih menonjol
terutamanya di media, tentang bagaimana siapa dan bekerja dan sebagainya, calon-calon dan sebagainya, itu lebih menunjukkan bagaimana elit politik cuba mencaturkan kedudukan dan saya kira kelangsungan parti-parti mereka. Tidak ada contohnya yang memperkatakan tentang apakah yang akan mereka lakukan di Melaka ketika ini. Jadi saya kira ini semua diperhatikan oleh pengundi, Haji, dan saya kira pengundi Melaka juga akan memastikan bahawa kepentingan mereka sentiasa terpelihara. 28 DUN akan dipertaruhkan Pelaraya Negeri Melaka dan keputusan pelaraya yang lalu 14-13. Kita tahu Melaka antara negeri yang begitu tipis majoriti setiap kali pelaraya negeri berlaku, dan yang terakhir apabila berlakunya langkah Sheraton, perubahan berlaku dari PH ke gabungan PN dan juga PN, dan akhirnya berlaku apabila 4 orang menarik diri daripada sokongan kepada Ketua Menteri. Belum ada langkah yang konkret dan belum ada akta jelas tentang akta lompat parti. Dan begitu juga apa juga yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri Melaka berkaitan dengan kuasa TYT, bagaimana kuasa ahli Dewan Undangan Negeri yang lain jika sokongan ditarik balik, dan wajarkah minoriti government itu diberi pilihan sebelum diusulkan cadangan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Sekali lagi rakyat negeri Melaka terpaksa menghadapi pelaraya negeri. Jadi apakah orang kata pun keabsahan ini ataupun tawaran ini akan disahut oleh rakyat negeri Melaka jika siapa pun yang akan menang di pelaraya negeri pada hujung November akan datang, dengan ketidakselesainya perkara-perkara yang saya angkat tadi, 3 perkara penting itu. Jadi adakah kita akan lihat satu lanskap yang benar-benar berubah ataupun dia akan jadi permainan elit politik dan akhirnya rakyat sekali lagi dikecewakan? Okey. Terima kasih, Haji. Di sini dalam amatan kami, Ilham contohnya mendapati buat ketika ini sememangnya tidak ada sebuah parti yang boleh mendabik dada mengatakan bahawa mereka mampu untuk menubuhkan sebuah kerajaan at least sekurang-kurangnya yang mendapat majoriti mudah dalam konteks di Melaka. Jadi ini yang bawa apa yang saudara Haji katakan tadi. Adakah pilihan raya ini akan membawa keadaan politik yang lebih baik di Melaka? Saya kira inilah yang harus dijawab oleh pengundi Melaka. Tetapi kalau kita melihat kepada persoalan penyusunan pengundian, kita melihat kepada perkara yang lalu, pilihan raya yang lalu, dan kita melihat kepada pertemuan yang berlaku ketika ini, didapati amat sukar seperti yang saya katakan tadi untuk sebuah parti itu tanpa jajaran-jajaran tertentu untuk menguasai majoriti mudah di Dewan Undangan Negeri Melaka. Oleh yang sedemikian, apa yang saya khawatirkan ialah ia akan membawa kepada keadaan seperti hari ini, keadaan ketidakstabilan yang akan memaksa, yang akan membolehkan elit-elit politik berterusan. Okey, berterusan saya kira menggunakan apa saja yang memberikan kelebihan untuk memastikan kelangsungan politik peribadi mereka, kelangsungan kepentingan parti mereka tanpa memikirkan tentang rakyat. Tapi pada masa yang sama juga, Haji, saya kira rakyat juga di Melaka juga, pengundi Melaka matang untuk memastikan bahawa siapa yang mereka pilih itu akan memberikan jaminan kepada kepentingan mereka. Dan kalau kita lihat contohnya, dapatan kami di Ilham mendapati kepentingan calon mula mendapat tempat yang lebih besar apabila pengundi itu membuat pilihan. Jadi dalam konteks inilah saya menyeru supaya mereka memilih benar-benar calon yang bersih, yang dipercayai, yang rapat dengan mereka, yang boleh dipercayai oleh mereka terus dan boleh memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi dalam konteks ini saya kira Melaka akan memainkan peranan ini dan Melaka akan memberikan gambaran kepada parti-parti politik apakah yang diingini oleh pengundi pada masa akan datang. Adakah kita akan melihat pertemuan banyak penjuru tidak dapat dielakkan menjelang 20 hari bulan November? Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat kepada desas-desus, perkembangan melalui media dan sebagainya ketika ini, kita sudah mula beralih. Kalau kita lihat selepas saja langkah Sheraton itu berlaku, apa yang selama ini yang kita harapkan supaya berlakunya pertemuan 2 kumpulan, kita mengatakan kita selalu berbincang di Asrawani mengatakan bahawa akan munculnya dua kumpulan, 2 gagasan dalam konteks politik di Malaysia. Tetapi ketika ini ia menampakkan ia amat sukar. Malahan kita melihat bagaimana lebih banyak kemunculan
single party. UMNO sendiri mahu berdikari dan Barisan Nasional dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama juga, Haji, kita melihat, kalau kita lihat hampir 2 tahun, 3 tahun ini, mula munculnya kumpulan-kumpulan ketiga. Parti-parti kecil yang mendapat tempat, walaupun tidak banyak agregatnya, tapi secara keseluruhan mendapat tempat di kalangan hati rakyat. Jadi apakah peranan parti-parti kecil ini juga menarik untuk dalam konteks di Melaka? Parti seperti Pejuang, Warisan, Muda dan sebagainya. Adakah mereka mempunyai kedudukan, mempunyai peranan dalam memastikan arus perubahan, dinamika pengundian dan juga politik menjadi lebih baik. Tapi saya kira tidak dapat lari lagi bahawa kita mengetahui akan berlakunya pertemuan 3 penjuru ataupun lebih daripada itu yang akan berlaku di Melaka. Dr. Midin, UMNO di kalangan penganalisis politik merasakan dengan kenyataan tegas beberapa kali ditanya oleh pihak media dalam masa 24 jam yang lalu, Datuk Seri Zahid Hamidi yakin mereka tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dan juga Perikatan Nasional, dan penganalisis politik mengatakan jika UMNO ataupun BN bergerak solo untuk pilihan raya negeri Melaka, mereka mampu untuk menang majoriti mudah. Pandangan Dr. Midin dan juga Ilham Center. Bagi kami masih lagi terlalu awal je. Masih lagi terlalu awal untuk menyatakan siapakah yang mempunyai kelebihan dalam konteks di Melaka. Ya, di atas kertas ketika ini menunjukkan UMNO mempunyai kelebihan melalui kalau kita lihat kepada pembahagian berapa kursi yang UMNO menang pada peringkat yang lalu pada PRU yang ke-14. Tetapi pada masa sama saya juga suka mengingatkan bahawa hampir 6 ataupun 7 kawasan yang dimenangi oleh UMNO juga dengan majoritinya yang kurang daripada 1,000. Yang menunjukkan bahawa terdapatnya arus penentangan terhadap Barisan Nasional, terhadap UMNO dalam pilihan raya yang lalu. Persoalannya, adakah arus itu bertambah atau berkurang? Itu yang akan kita ukur ketika ini. Tapi tidak dinafikan bahawa UMNO mempunyai apa yang kita katakan sebagai hardcore pengundinya yang akan kekal beberapa peratus dalam setiap kawasan pengundian. Itu kita pasti. Dan sekiranya kita faham bahawa sekiranya peratus pengundian itu kecil yang keluar, ia akan memberikan kelebihan kepada parti-parti utama seperti UMNO, PAS yang mempunyai akar rumbi yang jelas. Tetapi pada masa yang sama, saya juga melihat kepada kita kata dinamika kecairan politik yang berlaku 2-3 tahun kebelakangan ini menyebabkan pengundi menjadi semakin kritikal. Jadi dalam konteks inilah saya rasa tertarik untuk kita melihat sejauh mana dalam konteks kita politik semakin disuarakan kepada rakyat dan bagaimana rakyat bertindak balas dalam konteks ini. Dalam konteks ini, contohnya, adakah pengundi Melaka akan menghukum mereka yang mereka rasakan menyebabkan mereka keluar mengundi sekali lagi? Ya. Itu perkara-perkara yang, contoh, adakah mereka akan menghukum pemimpin yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan terdesak ini? Saya kira itu yang menarik pada masa yang sama untuk dilihat. Dok, jika UMNO ingin bergerak solo, siapakah calon Ketua Menteri yang akan dilihat oleh rakyat negeri Melaka? Menarik, Haji. Di sinilah saya kira dalam konteks permasalahan politik, yang polemik politik yang berlaku di Melaka ialah tentang kepimpinan. Jadi saya kira isu utama yang akan mendominasi kempen di Melaka nanti ialah kepimpinan. Dan ini juga yang mahu dilihat oleh rakyat. Rakyat mahu melihat siapakah yang mengetuai di antara Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Siapakah mereka yang akan mendominasi? Contohnya, Pakatan Harapan dengan jelas mengatakan bahawa Saudara Ali akan kekal menjadi ketua. Barisan Nasional masih lagi tidak mengikhtiarkan siapakah yang mengetuai mereka. Sementara Perikatan Nasional juga masih lagi, saya kira, dalam menentukan siapakah yang mengetuai pertemuan di Melaka ketika ini. Jadi dalam konteks ini, Haji, saya merasakan ia perlu diletakkan. Dan saya kira siapa yang memberikan keputusan itu lebih awal dan meyakinkan pengundi akan memberikan kelebihan kepada mereka. Dan ini yang dinantikan oleh rakyat. Kerana saya kira rakyat negeri Melaka juga mengenali siapakah pimpin yang mereka mahukan. Ini kawasan yang kecil je. Melaka kawasan yang kecil. Dan kalau kita lihat, kebanyakan persoalan polemik politik yang berlaku ini ialah lebih dalam konteks pertemuan itu. Pertemuan antara kepimpinan. Kepimpinan dalam UMNO yang tidak dapat dikawal, yang membawa kepada bubarnya Dewan Undangan Negeri. Jadi, adakah persoalan kepimpinan ini akan berterusan? Saya kira ya. Dan dia akan berterusan menjadi satu isu yang besar kempen
terutamanya dalam konteks di Melaka kali ini. Adakah dilema UMNO tidak dapat meletakkan calon Ketua Menteri lebih awal kerana kita tahu pengaruh Datuk Seri Abdul Rauf Yusof sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Melaka dan juga Speaker Dewan Undangan Negeri sebelum ini dan juga mantan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali dan juga mungkin pimpinan muda yang cuba diketengahkan oleh UMNO untuk pilihan raya negeri kali ini. Adakah itu juga dilema yang perlu diselesaikan lebih awal sebelum menjelang hari penamaan calon kalau kita merujuk kepada BN dan UMNO? Ya, saya kira itu seharusnya diselesaikan lebih awal oleh UMNO Haji. Tapi saya melihat dalam konteks strategi UMNO, kalau kita lihat pada yang lalu, selepas saja mereka tewas pada 2018, kita melihat beberapa strategi menarik digunakan oleh UMNO, terutamanya dalam pengenalan calon. Kita melihat di yang berlaku di Cameron Island, di Semenyih dan sebagainya, di mana UMNO mengambil satu langkah yang tidak pernah mereka lakukan, kemudian mengenal muka-muka baru. Dan adakah itu akan berterusan di Melaka? Itu yang pertama. Keduanya, kita juga ingin melihat sejauh manakah elit-elit politik dalam konteks ini, elit-elit politik negeri, Rauf, Idris dan sebagainya, sejauh manakah mereka akan terus memberikan cengkaman. Dan ini diperhatikan oleh pengundi. Dan saya kira dalam konteks inilah setiap parti politik harus memikirkan apa yang mereka mahukan, adakah itu juga yang dimahukan oleh rakyat. Maknanya, apakah pertembungan ikon-ikon ataupun wajah-wajah kebiasaan dalam parti ini juga merupakan wajah yang diingini oleh rakyat. Saya kira itu perkara yang akan dijawab oleh pilihan raya. Jadi dalam konteks inilah, saya kira parti politik terutamanya UMNO seharusnya berhati-hati dalam memastikan siapa yang akan menjadi pemimpin, siapakah yang akan menjadi ikon mereka, poster boy di Melaka. Saya kira itu sesuatu yang menarik untuk kita lihat. Bagi Pakatan Harapan, dilihat solid ketika ini. Mereka bergerak sejak langkah Sheraton dan juga apa yang berlaku pada bulan lalu dengan 4 orang menarik diri ini. Mereka terus menggerakkan jentera dan meletakkan saudara Adli Zahari sebagai kepimpinan utama dan juga menjadi ketua kempen pilihan raya PH kali ini. Tetapi kita tahu PH juga ada kelemahan. Mereka berada di kawasan campur, di kawasan Hang Tuah Jaya, di Kota Melaka, di Alor Gajah sebagainya. Begitu juga sebahagian dari kawasan Alor Gajah. Tetapi kawasan-kawasan yang solid Melayu yang kuat ini seperti di Jasin, di Masjid Tanah, begitu juga sebahagian di Tangga Batu, ini kekuatan-kekuatan yang sukar ditembusi walaupun di seluruh negara ketika itu pilihan raya ke-14 kita tahu Pakatan Harapan boleh membawa tsunami. Adakah kali ini PH juga perlu menukar sedikit strategi? Kalau dahulu mereka ada bersatu, kali ini mereka tidak ada bersatu. Amanah kita tahu agak statik. Sejak sekian lama mereka tidak mampu menembusi kawasan-kawasan UMNO dan juga PAS di Jasin, di kawasan Masjid Tanah, di Alor Gajah dan sebagainya. Pandangan Dr. Midin. Terima kasih Haji. Saya kira menarik ya bagi kami di Ilham. Sebetulnya kami tetap mengatakan bahawa dalam kita menganalisa politik Malaysia, kita tidak boleh lari daripada menganalisa tentang politik Melayu kerana ia merupakan kolam pengundi yang paling besar. Betul. Yang akan boleh menentukan keputusan pilihan raya. Dan itulah yang juga akan berlaku dalam konteks di Melaka. Di mana undi Melayu sudah tentu akan menentukan. Cuma persoalannya ketika ini seperti yang Saudara Haji katakan tadi, kita mengetahui bahawa undi Melayu itu terpecah. Dan kalau kita memecahkannya, kelebihan memang diberikan kepada Barisan Nasional, PAS dan sebagainya. Itu kita kata tradisi dalam konteks parti-parti Melayu. Tapi pada masa yang sama, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku dalam pilihan raya umum yang lalu, PH mendapat juga undi Melayu melalui bersatu. Dan itu saya rasa dilema yang dihadapi oleh PH ketika ini. Mereka tidak mempunyai parti yang menggantikan tempat bersatu untuk mereka mendapat persentase tertentu daripada kalangan pengundi Melayu. Jadi saya kira pada ketika ini, siapakah yang akan menjadi electoral pact bagi PH untuk mendapatkan undi Melayu ini menarik. Di sini yang saya katakan tadi Haji, di manakah peranan parti-parti kecil, pejuang contohnya, yang dikira boleh mendapatkan sokongan pengundi Melayu dan siapakah yang akan mendapatkannya. Menarik untuk kita lihat, adakah parti-parti kecil ini mampu untuk kita kata mengganggu-gugat, mengganggu-gugat kepentingan parti-parti besar. Jadi dalam konteks ini saya kira PH juga berhati-hati untuk memastikan bahawa mereka mendapat persentase tertentu daripada pengundi-pengundi Melayu. Kerana kita mengetahui bahawa PKR di mana kedudukannya, di mana tempatnya dalam konteks pengundi Melayu, di kawasan mana dalam konteks di Melaka. Jadi dalam konteks inilah saya merasakan siapa yang menjadi partner untuk PH itu amat penting ya.
untuk mendapatkan segmen-segmen tertentu pengundi Melayu di Melaka. Menarik. Mungkin perbincangan kita pada malam ini terlalu awal menjelang Pelarian Negeri Melaka ataupun hari penamaan calon kerana situasi begitu fluid. Tetapi apa pun saya merasakan dan juga mungkin Ilham Center merasakan rakyat Melaka perlu bersuara kali ini. Mereka lah yang akan mendominasi percaturan politik. Bukan hanya elit politik, mereka bersidang, berjumpa setiap malam sekarang ini di hotel-hotel Negeri Melaka penuh. Tetapi saya rasa rakyat memandang dengan dekat dan tidak boleh mengambil dengan mudah apa juga reaksi ataupun vote yang akan diberikan oleh rakyat Negeri Melaka. Kerana saya seorang anak Negeri Melaka merasakan demikian apabila berinteraksi dengan WhatsApp keluarga dan juga rakan-rakan di Melaka pada ketika ini. Walaupun mereka menjadi penyokong tegar parti-parti tertentu, tetapi tentang politik mereka marah, mereka rasa alamak apa lagi nak berlaku ni. Jadi saya rasa itu juga yang akan diterjemahkan. Kalau parti politik kalau silap percaturannya, mereka mungkin akan berlaku backlash jika mereka tidak memberikan naratif yang terbaik kepada rakyat di Melaka. Terima kasih Dr. Midin. Mungkin kita akan berjumpa di Melaka seminggu dua lagi kerana kami pun akan berkampung di sana. Prof. Madya, Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.